untuk menyampaikan pengulungan beliau. Silakan. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menzahirkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan ke atas titah diraja semasa istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-14 pada 18 Mei 20 yang lalu. Ucapan terima kasih juga kepada 38 ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dewan Yang Mulia ini dari 13 Julai sehingga 3 Ogos 2020. Beberapa perkara dan isu berkaitan portfolio Kementerian Kewangan akan saya cerakinkan, manakala pandangan, teguran dan cadangan yang diberikan oleh ahli-ahli yang berhormat berhubung perkara yang telah dibangkitkan berkaitan Kementerian Kewangan amat dihargai. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya memberi penjelasan ke atas beberapa perkara yang telah dibangkitkan di bawah tanggungjawab Kementerian Kewangan berdasarkan isu-isu tertentu. Tuan Yang di-Pertua, saya mulakan dengan menyentuh isu berkaitan ekonomi dan kewangan negara. Yang berhormat, yang membangkitkan isu ini ialah YB Pekan, YB Port Dickson, YB Bagan, YB Pontian, YB Subang, YB Ledang dan juga YB Bukit Bendera. Antara persoalan yang berbangkit termasuk keadaan ekonomi semasa, unjuran KDNK bagi tahun 2020 dan 2021, usaha kerajaan menangani cabaran ekonomi, kesan pakej rangsangan dan pemulihan ekonomi kepada KDNK, defisit belanjawan serta hutang negara dan juga usaha-usaha kerajaan untuk terus membangunkan ekonomi dalam jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Pertama sekali, ingin saya menyatakan bahawa tiada siapa dapat menduga tahun 2020 menjadi tahun yang amat menguji kita dan juga komuniti global. Dengan izin, we are facing unprecedented times. Kemelesetan ekonomi dunia yang dihadapi ini merupakan krisis yang terburuk sejak era The Great Depression pada tahun 1930-an. Dengan lebih 150 negara di seluruh dunia dijangka merekodkan pengucupan ekonomi pada tahun 2020. Menurut World Bank dan IMF, unjuran KDNK global adalah antara negatif 2.4% ke negatif 5.2%. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia juga kurang memberangsangkan. Menurut Bank Negara Malaysia, unjuran pertumbuhan KDNK tahun 2020 adalah negatif 2% hingga 0.5%. Manakala menurut World Bank, IMF dan S&P pula, unjuran KDNK Malaysia adalah antara negatif 2 hingga negatif 3.8%. Walau bagaimanapun, kegiatan ekonomi negara dijangka meningkat secara beransur-ansur mulai suku ketiga tahun 2020. Ini adalah berikutan pembukaan semula sektor-sektor ekonomi serta langkah proaktif yang diambil kerajaan dalam melaksanakan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, prihatin PKS tambahan dan pelan jana semula ekonomi negara penjana. Keseluruhannya, pakej tersebut berjumlah RM295 bilion. Ini adalah hampir 17% daripada KDNK negara dan merupakan antara yang tertinggi di Asia Tenggara. Daripada jumlah ini, RM45 bilion merupakan suntikan fiskal langsung. Pakej prihatin dan penjana dijangka menyumbang lebih 3% kepada pertumbuhan KDNK pada tahun 2020. Ini bermaksud pelan-pelan tersebut memberikan kekuatan dan daya tahan kepada ekonomi negara. InsyaAllah, hasil usaha ini akan melihatkan pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Agensi antarabangsa telah mengunjurkan KDNK Malaysia pada tahun 2021 akan berada dalam sekitar 6.3% hingga 7.5%. Walau bagaimanapun, pencapaian sebenar akan bergantung kepada kejayaan berterusan Malaysia dan komuniti global dalam memerangi penularan COVID-19 bagi memastikan ekonomi mampu berkembang. Tuan Yang di-Pertua, berkenaan isu keberdayaan ekonomi negara untuk mengharungi pandemik COVID-19, ingin saya menekankan bahawa ekosistem kewangan negara amat berdaya tahan. Pertama,
Institusi perbankan mempunyai kemampanan modal ataupun dengan izin capital buffers sebanyak 121 bilion ringgit, iaitu 3 kali ganda berbanding ketika krisis kewangan global 2009. Kedua, kita masih mempunyai ruang fiskal. Selepas pelaksanaan pakej prihatin dan bencana, defisit fiskal dijangka meningkat antara 5.8 hingga 6%. Ini masih kurang berbanding dengan kadar defisit fiskal 6.7% yang direkodkan ketika krisis kewangan global 2009. Dalam kata lain, ekonomi negara masih mempunyai ruang fiskal untuk mengharungi pandemik COVID-19. Kerajaan juga akan terus memperkemas dan melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat, kemampanan perniagaan dan merangsang ekonomi melalui konsultasi bajet 2021 yang telah pun bermula dan bakal dibentangkan pada bulan November 2020 ini. Selain itu, rancangan Malaysia ke-12 yang dijadualkan untuk dibentangkan pada awal tahun hadapan akan terus memastikan ekonomi dapat disokong dan distruktur untuk menjamin kelestarian jangka panjang agar kekayaan negara dapat dikongsi bersama demi kesejahteraan. YB Menteri, Tuan, boleh saya mencelah? silakan. Ya. Tadi YB Menteri menyebut bahawa anggaran IMF ekonomi kita menguncup negatif 2% hingga 3.8%, tetapi jangkaan kita pada tahun 2021 akan meningkat 6.3 ke 7%. Ia kelihatan seperti ekonomi kita boleh pulih dengan apa yang dipanggil sebagai istilah V-curve. Tapi pada ketika yang sama, YB Menteri juga menyebut bahawa ia akan berada dalam keadaan beransur-ansur pemulihannya. Adakah YB Menteri bercadang untuk mewujudkan satu lagi pakej rangsangan seperti penjana dan prihatin, misalnya penjana 2.0 ataupun prihatin 3.0? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Puan Tian. Buat masa ini, kerajaan tengah memantau keadaan semasa. Belum ada lagi rancangan untuk melancarkan program baru, tetapi buat pada masa ini program prihatin dan juga bencana sedang berjalan. Banyak inisiatif yang telah diumumkan, sebanyak 80 inisiatif. InsyaAllah kita akan memantau keadaan semasa dan jika perlu kerajaan akan bersedia untuk memberi pertolongan kepada rakyat dan juga perniagaan. Terima kasih. Yang Tuan Yang Betul. Saya sambung. Ya. Berkenaan isu kadar defisit negara dan kedudukan hutang negara. Pada tahun 2018, defisit keseluruhan Kerajaan Persekutuan mencatat 53.4 bilion ringgit atau 3.7% KDNK. Defisit fiskal menurun kepada 3.4% KDNK pada tahun 2019. Bagi tahun 2020, anggaran asal defisit fiskal adalah pada 3.2% KDNK. Walau bagaimanapun, setelah mengambil kira krisis COVID-19 dan suntikan fiskal yang dibiayai sepenuhnya melalui pinjaman domestik bagi pakej rangsangan ekonomi, defisit fiskal dijangka meningkat sehingga 5.8% hingga 6% daripada KDNK, seperti yang telah saya sebut tadi. Apa yang ingin saya tekankan adalah bahawa kerajaan komited untuk mengurangkan defisit fiskal ke bawah paras 4% dalam jangka masa sederhana. Bagi mencapai matlamat ini, kerajaan akan menumpukan fokus dalam memelihara disiplin fiskal. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, semua langkah yang telah diumumkan dalam pakej prihatin dan bencana adalah bersifat one-off, terikat masa dan bersasar. Justru, ia tidak akan terus memberi kesan berpanjangan kepada kewangan Kerajaan Persekutuan. Pendekatan ini juga akan membolehkan kerajaan melaksanakan langkah konsolidasi fiskal dalam jangka masa sederhana bagi mewujudkan ruang fiskal untuk menghadapi krisis luar jangka pada masa hadapan. Tuan Yang Dipertua, berkenaan cadangan supaya kerajaan mengemukakan usul bagi menaikkan had statutory hutang negara kepada 65%. Ini disoal oleh YB Pekan. Berdasarkan perintah pinjaman tempatan dan pendanaan kerajaan had statutory wang yang diterima, nisbah jumlah hutang terkumpul berdasarkan had statutory 55% daripada KDNK yang ditetapkan ini merangkumi MGS, MGII dan Bil Perbendaraan Islamik.
Berdasarkan had statutari, nisbah hutang terkumpul kepada KDNK pada akhir Jun 2020 adalah 53.2%. Masih di bawah had 55% KDNK yang ditetapkan. Pagi tadi, Kementerian Kewangan telah membuat bacaan pertama RUU langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan dalam kurungan penyakit coronavirus 2019 yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan had statutory hutang daripada 55% KDNK sehingga 60% langsung fiskal. InsyaAllah ekonomi dengan suntikan langsung fiskal dan pemulihan ekonomi dengan suntikan langsung fiskal. InsyaAllah kita akan membahas isu ini dengan lebih lanjut semasa RUU tersebut dibentangkan di dalam sesi ini. Tuan Yang di-Pertua, di bawah pakej prihatin dan penjana, kerajaan telah memperkenalkan lebih 80 langkah dan inisiatif untuk rakyat, perniagaan dan ekonomi. Sehingga minggu ini, saya telah berkongsi 15 laporan. Silakan. Oh, terima kasih Menteri, terima kasih Tuan Speaker. Menteri, saya nak tanya, sama ada Menteri, do you intend to jawab soalan-soalan kita secara spesifik? Sebab kita dengar ni memang baguslah. I don't know when to interject, you see. Are you going to answer specific question? Ya, sini soalan ni mengenai isu. Sekarang ni isu tajuknya lah hasil negara dan juga pakej rangsangan ekonomi. Lepas ni, Menteri akan jawab spesifik lah soalan-soalan kita. Ya, semua. Ya? Ini soalan-soalan YB saya kumpulkan. Datuk Speaker. Ya, bila dikumpulkan, maknanya tidak spesifik lah pada soalan saya. Sebab saya tanya 2-3 soalan yang betul tu spesifik. Jadi saya tak nak kacau flow Menteri, betul? Ya, tapi saya kena tahulah sama ada akan dijawab atau tidak. Kalau tidak, saya kena interject sekarang. Saya akan jawab saya rasa soalan itu boleh dijawab secara am. Pasti salah boleh mencelahat. Tapi kalau tak diperlukan butir, maka boleh diberikan soalan selebihnya secara bertulis dan akan dijawab secara spesifik. Datuk Speaker boleh Yang minta Berhormat Menteri Yang nak Berhormat. bagi laluan kepada... Ya, boleh. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Speaker. Tadi Yang Berhormat Menteri telah membentangkan bahawa keadaan ekonomi Malaysia ini nampaknya tidaklah begitu buruk sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang tertentu yang mengatakan kita ni hutang sudah sampai 1 trilion dan kemungkinan negara kita akan bankrupt. Jadi saya minta kepastian sekali lagi daripada Yang Berhormat Menteri Keuangan, apakah tuduhan-tuduhan itu merupakan tomahan-tomahan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Terima kasih. Menteri nak tanya, tambah. Menteri, sama soalan nak tambah sikit. Oleh kerana dulu bila PH yang pemerintah, dia kata hutang trilion-trilion, maka dia kenakan tabung harapan. Kesian, sampai budak sekolah pun dia minta bagi sumbangan. Jadi, tiba-tiba bila PM pemerintah tengok duit bilion-bilion yang boleh bagi kepada rakyat. Jadi, mana satu yang betul ni? Kemana pergi duit tabung harapan tu? Ya. Habis. Saya nak sambung. Sebab saya betul-betul teruja kepada Menteri Keuangan. Ini pun kali yang pertama untuk jawapan yang diberikan di Parlimen. Tetapi gambaran yang diberikan bahawa ini Malaysia sebenarnya negara yang makmur. Tidak mungkin negara ini boleh bankrupt. Jadi Yang Berhormat kena terang kepada kami, apakah sebenarnya tomahan yang mengatakan negara ini bankrupt yang dibuat oleh bekas Menteri Keuangan dan juga Menteri-Menteri PH dahulu, bahawa sebenarnya itu adalah pembohongan yang mutlak. Kami nak tahu yang itu. Sebab sekarang rakyat nak mendengar ni, bahawa satu demi satu pembohongan yang mereka buat itu, sebenarnya sekarang ini sudah menjadi kenyataan bahawa Malaysia adalah negara yang makmur. Terima kasih. Faham tak? Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Secara umumnya, ukuran sama ada kedudukan kewangan kerajaan masih solvent atau tidak bankrupt dapat diukur berdasarkan keupayaan kerajaan dalam membuat bayaran hutang, ya, mengikut masa yang ditetapkan. Sehingga kini kerajaan tidak pernah gagal dalam membiayai semula serta refinance ataupun membayar hutang. Jadi pada masa ini kerajaan mempunyai 2 kaedah pengurusan disiplin fiskal, ya, iaitu disiplin secara perundangan ataupun
secara pentadbiran ataupun self disiplin, ya, dengan izin. Pertama, kawalan disiplin fiskal melalui akta yang seperti saya sebut tadi. Ini adalah penetapan had statutory peratusan hutang kepada KDNK. Yang seperti mana saya sebut tadi adalah 55%. Dan juga terimaan pinjaman hanya boleh digunakan untuk bayaran balik hutang dan juga perbelanjaan pembangunan, which is the DE, Development Expenditure. Kedua, kawalan secara pentadbiran ini self-imposed, ya, termasuk bayaran khidmat hutang tidak melebihi 15% daripada hasil. Jadi sasaran konsolidasi defisit di bawah 400 pada KDNK dalam jangka sederhana akan diutamakan. Tetapi yang data yang diadakan pada yang saya ada sekarang, our debt service coverage ratio ataupun dengan izin, ya, debt service coverage ratio ialah sebanyak 35 bilion ringgit, itu 14.4% revenue ataupun 2.4% GDP. Jadi jadi jawapan saya ialah kedudukan kewangan kerajaan masih tidak bankrupt kerana Lama dengar. Damansara, sudahlah, cukup-cukuplah. Sudah lama sudah cukuplah. Silakan Damansara. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Ketua yang Ketua. Soalan yang mungkin perlu dijawab mengikut fakta ialah bila kita mengambil kira hutang negara sebagai 1 trilion, ianya termasuk hutang secara langsung, hutang jaminan yang perlu dibayar oleh kerajaan dan juga hutang melalui projek-projek PPP yang dijalankan oleh Kerajaan Barisan Nasional dulu. So soalan saya senang, soalan saya adakah Kami tahulah, tak payah buka, ajar budak sekolah lah. Yang Hormat. Yang Hormat. Pula tak boleh tipu banyak kali. Satu kali dua kali kacau, kita tak kacau. Duduklah harap. Yang Hormat. Dipersilakan Yang Hormat habiskan soalan dahulu. Datuk Speaker dah banyak kali kena dah kita orang ni. Cukup-cukup lah. Duduklah baling, pengacau je. Itu hak dia. Tolong. Dah petang ni. Terima kasih Ketua. So, soalan saya senang, adakah hutang-hutang yang saya sebut tadi jumlahnya lebih kurang 1 trilion ringgit? Dan nombor 2, tadi ada hujah bahawa sekarang kerajaan PN banyak duit untuk belanja walaupun dulu kita kata kerajaan nak bankrupt. Saya nak tanya sama ada perbelanjaan yang besar yang dibuat sekarang yang akan dibentangkan dalam akta COVID nanti, adakah ianya berdasarkan pinjaman tambahan yang akan dibuat oleh kerajaan PN? Datangnya daripada pinjaman dan bukan daripada sebarang penjimatan ataupun savings ataupun dana yang sedia ada dalam kerajaan. Bukan pinjaman samurai dah, itu confirm. Bukan GST yang 9 bilion tu sekali. Menteri, Saya rasa biar Menteri Kewangan nak bagi laluan lagi satu. Biar saya jawab. Dijawab dulu. jawab betul. Jawab. Yang ni ada kena-mena sikit ni Menteri, pasal hutang ni. Ada kena-mena pasal hutang ni. Biar saya jawab Yang Jawab Berhormat betul. Damansara dulu. Ya. Okey, terima kasih Yang Berhormat Damansara. Mengenai isu bankrupt tak bankrupt ni saya dah jawab tadi sebenarnya. Ini sama ada sebuah kerajaan itu bankrupt atau tidak, itu bukannya soalan yang patut difikirkanlah. Yang sebenarnya dari segi hutang yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Damansara, sekarang ini pada masa sekarang hutang keseluruhan negara ialah dalam lingkungan 854 bilion ringgit, ya. Hutang langsung, hutang yang lain? Tetapi kalau kita secara keseluruhannya tanggungan liability kerajaan, kalau dimasukkan off budget, Kerajaan Perikatan Nasional tidak ada buat off budget, ialah lebih kurang 1.2 trilion. Tetapi ini tidak bermaksud negara Masih Menteri. tidak masuk negara kita bankrupt, ya, kerana bankrupt itu dapat diukur berdasarkan keupayaan kerajaan dalam membuat bayaran hutang mengikut masa yang ditetapkan. Menteri, Yang Berhormat. boleh?
Terima kasih Speaker. Yang Arau. Berhormat Menteri. Arau. Ini ialah semasa mereka memerintah tu belum sampai 1 trilion lagi. Sekarang ni baru sampai. Arau nak 1 ajar menteri trilion. je macam mana Dia nak buat kerja. berhutang 140 Di mana bilion. satu ni? Yang Jangan Berhormat senyum Jelebu. saya, ada masalah. Menteri Saya bagi banyak kat ada Jelebu. bukti. Isunya soal kebankrapan. Jadi apa? Are we bankrupt or not? Are we going to be bankrupt or not? We are not. That Menteri. is the issue. Yang Berhormat Jelebu, silakan. Okey, Yang Berhormat Menteri. Saya teliti jawapan Yang Berhormat Menteri kata hutang kita ada 868 bilion sekarang. Saya nak rujuk ni Yang Berhormat Menteri, kata Damansara tadi 1 trilion atau berapa trilion ni, itu sebenar atau tidak Menteri dah jawab. Yang ni saya nak kepastian daripada Yang Berhormat Menteri dalam teks perbahasan saya. Pada tahun 2018 Yang Berhormat Menteri, hutang baru 52 bilion, 2019 54.5 bilion, sampai tahun 2020 18 bilion, in total 124.5 bilion dalam tempoh 22 bulan, daripada 686 pergi 868 bilion hutang. Saya nak tanya pada pihak menteri, 124.5 bilion ini penggunaan wang kerajaan ke arah mana menteri? Saya tanya ini, pasal apa? Dia kata dia bayar hutang. Boleh tak pihak kerajaan jelaskan hutang apa yang dibayar daripada jumlah yang sebegini banyak? Itu satu Yang Berhormat Menteri. Kemudian yang kedua Yang Berhormat Menteri, saya nak tanya pendirian kerajaan tentang cadangan saya, kerana banyak sangat persoalan tentang penyalahgunaan, kalau betul penyalahgunaan ataupun salah guna kewangan negara ataupun pinjaman yang melangkaui akal fikiran manusia. Saya nak cadangkan kepada pihak kerajaan supaya kerajaan tubuhkan RCI bagi perbelanjaan bagi tempoh 22 bulan yang berkenaan. Saya minta penjelasan dan pendirian daripada pihak kerajaan. Terima kasih. Sikit aja YB Menteri. Kita cerita pasal hutang ni 854 bilion ke berapa. Berapa aset kerajaan yang kita ada? 1 trilion, 2 trilion, 3 trilion. Kenapa aset ini kita tidak pernah nyatakan kepada rakyat? Pada saya, aset negara kita cukup banyak. Sama ada aset alih, aset tidak alih, ya, aset bangunan, aset tanah, macam-macam aset kerajaan ada. Yang penting aset itu berapa, saya nak tanya. Adakah kita pernah kira atau sedang dikira? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Sikit saja, Berhormat Menteri. Dia Damansara mengatakan bahawa 1 trilion. Kita kena asingkan hutang jaminan kerajaan, maknanya ada asset backing. Ada asset backing. Jaminan kerajaan maknanya hutang itu, kalau hutang itu tak dibayar, barulah kerajaan akan jamin. Tapi hutang itu ada asset backing yang kuat. Dia berdua. Jadi tak boleh kita himpunkan hutang 860 juta dengan 1 trilion. Itu tak benar. Dia mengelirukan rakyat sebenarnya. Kalau kita highlight benda ini, rakyat akan keliru. Jadi kita menteri kena start. Ini jaminan kerajaan ini ada asset backing yang kuat. Terima kasih, Speaker. Okey. Terima kasih Yang Berhormat. Banyak soalan tu saya nak cuba ingat ni. Yang pertamanya mengenai jumlah hutang. Maybe saya give a clarification here dengan izin ya. Jadi pada kuartal pertama, suku pertama 2020, jumlah hutang kerajaan persekutuan ialah 823.8 bilion ringgit. Jaminan komited seperti Yang Berhormat bagi tahu tadi, Yang Berhormat Rompin. Jaminan komited tu ialah 166.9 bilion ringgit, iaitu ada basic projek-projek yang diberi garanti lah oleh pihak kerajaan, dan juga lain-lain liability yang sebanyak 166 bilion ringgit yang selebihnya. Jadi jumlahnya kalau campur hutang kerajaan dan jaminan komited ialah 1.264 bilion ringgit. Itulah hutang sekarang lah. 1.264 trilion ringgit. Ya. Tapi masa kami ambil alih 800 bilion lebih. Tapi PH bagi tahu shut up. Okey. Saya tanya soalan Speaker. Semasa PH memerintah, saya nak cakap lah. Saya bercakap, ini hak saya bercakap. Kalau you kata shut up, saya pun Duduklah. Yang Berhormat Datuk Doktor, duduk. So Yang Berhormat, biar saya habis sikit lagi. Tak, Yang saya Berhormat. nak tambah sikit je. Okey, nak habis sikit je.
saya belum sebut lagi hutang Kerajaan Persekutuan pada tahun sebelumnya. Ya. Jadi tahun 2017 hutang kerajaan ialah 686.8. 2018 hutang kerajaan ialah 741 bilion ringgit. 2019 ialah 793 bilion ringgit. Ini kerana hutang kerajaan naik mengikut defisit KDNK lah. Ya. Okey, dari segi aset, seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, kita sekarang menggunakan modified cash flow, ya, bukan accrual lagi. Jadi kita tidak ada information aset. Kita bukan semacam syarikat-syarikat lain. Baik, terima kasih. Saya tertarik dengan kenyataan tentang modified cash flow. Maaf. Tuan Speaker, adakah sistem pengakruan ini akan diteruskan supaya kita boleh dapat satu gambaran yang lebih tepat lebih dulu, kerana kononnya dikabarkan bahawa sistem pengakruan ini kalau tidak dihentikan akan ditangguhkan. Bolehkah saya dapat penjelasan tentang perkara ini supaya kita dapat satu gambaran yang lebih holistik? Dan berkaitan dengan apa yang Berhormat sebut tadi tentang komitmen dan liability sebanyak 1.2 trilion. Kita nak tahu apakah kedudukan sekarang, kerana kalau kita lihat dari segi pendapatan daripada LHDN, perolehan telah jatuh lebih 30%. Adakah ini benar? Dan sejauh manakah ini akan memberi kesan ke atas current account deficit? Saya sebut tentang dari segi kewangan. Dan juga yang akhirnya, adakah ada kemungkinan Malaysia menghadapi twin deficit dengan izin? Sekali terima kasih. Okey, saya jawab twin deficit dulu. Kerajaan sekarang ni telah mengumumkan defisit akan jangka naik di antara 5.8% hingga 6%. Ini disebabkan suntikan fiskal yang diperlukan untuk merangsangkan ekonomi kita, ya, pakej prihatin dan penjana. Ini sebanyak 45 bilion ringgit. Oleh itu, hutang kita akan naik sebanyak 45 bilion ringgit dan defisit kita pun akan naik. Sama ada kita ada twin account deficit ini, jawapannya tidak, kerana current account kita masih lagi dalam kawasan positif, ya. Dan kita dalam masa depan juga ada akta, ya, we have an act yang tidak membenarkan kita meminjam untuk finance our operating expenditure. So we will not be dengan izin in current account deficit position. Dari segi hasil, ya, dari segi hasil memang oleh kerana penularan wabak COVID-19, hasil kerajaan memang terkesan. Jadi kita pada mulanya hasil cukai langsung dan cukai tidak langsung, jumlahnya ialah lebih kurang 244.5 bilion ringgit dalam bajet mantan menteri sendirilah, ya, 245. Tetapi oleh kerana penularan wabak COVID-19 ini mungkin turun. Saya tidak ada nombor yang latest number lagi, tapi dalam lingkaran within the range of 20 hingga 30% lah. Terima kasih. Accrual dan modified cash flow ini masih lagi dikaji, tetapi sistem memang dua-dua boleh. Kita tidak, memang rancangannya tidak ditangguh lah, masa ini tak tangguh. Teruskan. Okey. Okey. Saya tanya tabung harapan tadi tak jawab lagi. Tabung harapan yang menunjukkan kerajaan tabung harapan telah digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Terima kasih Menteri, terima kasih. Terima kasih. Dengar tu betul-betul. Berapa banyak tu? Tabung harapan ni 2 bilion ke 200 juta je. Memusingkan saya. Yang Mak beritahu. Bukan duit pasal salah lah. Berapa banyak digunakan untuk bayar hutang? Kalau betul. Sebab apa? Ini yang dimomokkan kepada rakyat. Dia lutong apa ada? Pembohongan. Berapa banyak yang digunakan untuk bayar hutang? Yang Mak, supaya rakyat dengar. Bukan duit arau lah. Menteri, soalan. Boleh tak? Ya, biar saya jawab. Baik. Jawab dulu. Terima kasih, Yang Berhormat Arau. Jadi kalau lihat dari segi hutang kerajaan, saya jadi pada tahun 2018 mengikut data yang saya ada di sini, dan 2019 hutang kerajaan ialah lebih kurang 793 bilion 2019 dan 741 bilion 2018.
Hasil kerajaan buat pada masa itu ialah lebih kurang 244.5 bilion ringgit pada tahun 2019 dan 232.9 bilion ringgit buat di tahun 2018. Perbelanjaan operasi ialah lebih kurang 263 bilion ringgit pada 2019 dan 231 bilion ringgit untuk 2018. Jadi penggunaan hutang itu dibayar untuk perbelanjaan operasi. Terima kasih. Terima kasih Menteri, terima kasih Speaker. Sebab Menteri tadi kata bahawa hasil kita mungkin kekurangan 20%, ya? 20 to 30%, 20 sampai ke 30%. Ini bermakna hasil kita akan jatuh sebanyak 50 bilion sampai ke 75 bilion, lebih kurang. Betul tak? Ya? Depends on terpulang kepada GDP kita lah hasil. Betul lah. Ya. Jadi kalau kita nak 45 bilion lebih kurang untuk COVID-19 ni, ya, dan hasil kita turun, tidakkah kita perlu membuat satu bond issuance yang besar sekali, ya, lebih kurang 100 bilion sampai ke 130 bilion lebih kurang. Pada perkiraan saya lah. Bolehkah Menteri memberi pencerahan tentang isu ini? Ya. Seperti yang saya sebut tadi, suntikan fiskal ialah 45 bilion ringgit ini akan di-finance, dibiayai melalui pinjaman tempat domestik 45 bilion ringgit. So, borrowing will be up by 45 bilion ringgit lah. Maknanya bolehkah beri pencerahan tentang isu domestic borrowing ini? Adakah kita buat short term borrowing daripada bank ataupun kita isu bond ataupun macam mana? Kalau bond tu bukan domestic, short term lah, ya? Itu akan melalui MJS lah. Menteri, Pasir Mas. So, Tuan Yang Pertua. Menteri, boleh dapat laluan. Pasir Mas. Ya. Mohd Menteri, saya tertarik bila Mohd Menteri menyebut bahawa duit daripada tabung pakatan, daripada tabung harapan negara itu dibayar kepada hutang oleh MDB. Saya merujuk kenyataan bekas Menteri Keuangan, Mohd Bagan, menyebut bahawa kalau dalam isu Goldman Sachs, kalau kerajaan tidak kopuh membawa tindakan sivil, kerajaan boleh dapat banyak lagi dana dan boleh bayar lagi banyak lagi hutang ini. Jadi boleh saya minta pandangan Mohd Menteri dalam isu ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ini mengenai isu pembayaran semula, ini isu settlement MDB dengan Goldman Sachs, ya. Ini saya sebenarnya ingin berterus terang kepada semua yang berhormat sini. Ini sebenarnya statement yang dibuat oleh mantan Peguam Negara, ya, Tan Sri Tommy Thomas. Kita mempunyai rekod yang menunjukkan bahawa pada 13 Disember 2019, kerajaan terdahulu telah menawarkan penyelesaian sebanyak $4 bilion kepada Goldman Sachs. Tetapi tawaran ini ditolak oleh Goldman Sachs. Sebaliknya, mereka telah memberi tawaran balas, counter offer, iaitu hanya $1.5 bilion. Yang terkini dan belum pernah dikongsi sebelum ini ialah surat bertarikh 11 Februari 2020. Tan Sri Tommy Thomas telah memaklumkan kepada mantan Perdana Menteri bahawa Goldman Sachs bersetuju menaikkan tawaran mereka kepada $1.75 bilion. Jumlah ini termasuk juga bayaran cukai sebanyak 164 juta US dollars dan pemulangan fees, Goldman fees yuran sebanyak 567 juta dollars US dollars. Sure yang diberikan oleh mantan Peguam Negara dalam surat tersebut adalah untuk mencari penyelesaian di luar mahkamah. Ini bercanggah dengan dakwaan beliau bahawa Kerajaan Perikatan Nasional tidak seharusnya menerima penyelesaian luar mahkamah. Menteri, saya ingin tanya tentang perkara ni, ya. Dengan lain perkataan, mantan Peguam Negara, mantan Perdana Menteri juga tidak bercakap benar kepada rakyat dalam hal ini. Mereka kata patut diteruskan pendakwaan, tetapi mereka bersetuju pada settlement yang lebih rendah. Ada surat yang berkaitan ke, Yang Berhormat Menteri? Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Ada surat yang tadi saya dah sebutkan. Surat itu bertarikh 11 Februari 2020. Tan Sri Tommy Thomas telah memaklumkan kepada mantan Perdana Menteri bahawa Goldman Sachs bersetuju menaikkan tawaran dan jumlah itu termasuk juga bayaran cukai yang saya sebut tadi $164 bilion. Mungkin saya habiskan dulu YB dan Masara.
Melalui rundingan terkini seperti yang berhormat tahu, kerajaan akan menerima amaun tunai sebanyak $2 bilion tanpa menolak jumlah cukai tadi. Jumlah ini adalah 42% lebih tinggi daripada tawaran terakhir yang diterima oleh Tan Sri Thomas. Tambahan, kerajaan kini menerima jaminan sekurang-kurangnya $1.4 bilion dari penjualan aset dan juga telah menerima bayaran cukai. Dengan penyelesaian ini dan jumlah yang telah diterima daripada DOJ, lebih dari $4.5 bilion akan dikembalikan kepada rakyat Malaysia. Oh, baru tahu. Tapi kerajaan terus komited untuk mendapatkan semula aset-aset lain yang masih belum dikembalikan. Penyelesaian ini juga tidak menjejaskan tuntutan kerajaan terhadap mana-mana individu dan syarikat yang terlibat dengan skandal. Jadi dengan izin ya, untuk jawab soalan YB Maslan, dengan izin YB Pontian, at all material times, the former AG was also seeking a settlement with Goldman Sachs. It is therefore disingenuous of him to say we should not have done exactly what he wanted to do in the first place. Baganlah jawab. Apa pasal Subang mau jawab? Baganlah bangun cakap. Ni Subang mau siapa? Ada Mansara. Diamlah Baling, duduklah Baling. Silakan Yang Berhormat Damansara. Masih Datuk Ketua, masih Menteri, Tolong. kepada rakan-rakan yang di sebelah sana, bila rakan-rakan berucap saya tak bising, so Sekarang terbukti bahawa Damansara was controlling mantan Menteri Kewangan dulu. Sila Damansara. He control the Menteri Kewangan dulu. Tarik balik, pasti salah. Tarik. Saya jemput YB Damansara. betul tarik balik apanya. Masih Datuk Ketua. Tuduhan daripada pasti Damansara salah. run everything including JSC. Kan tak dengar. We know. Now. Tolong. Bertenang semua. YB Damansara, sila. Masih. 3 soalan. Nombor 1, dalam surat yang baru dibangkitkan tadi yang bertarikh 11 hari bulan Februari. Nombor 1, adakah show dalam surat tersebut untuk menerima tawaran 1.75 bilion itu? Yang saya tahu, PH telah pun tolak tawaran tersebut. Nombor 2, dalam kenyataan yang telah pun dibuat oleh bekas AG Tan Sri Tommy Thomas, beliau tidak menyebut bahawa kerajaan tidak patut membuat penyelesaian luar mahkamah. That's also disingenuous of you to say that he said no settlement outside of the courts. Dia sebut penyelesaian luar mahkamah, masa yang paling baik untuk berbuat begitu adalah selepas pihak government dibawa ke mahkamah dan pengarah-pengarah mereka kena masuk ke mahkamah untuk menghadapi tuduhan. That gives us the maximum leverage. I quote from his statement, the maximum leverage to obtain the highest compensation from Goldman Sachs. Nombor 3, dalam isu 1.4 bilion nilai aset yang akan dipulangkan kepada Malaysia yang dijamin, nilainya yang dijamin oleh pihak Goldman Sachs. Goldman Sachs telah pun membuat pengumuman di New York Stock Exchange bahawa 1.4 bilion ini mereka mempunyai keyakinan bahawa mereka setelah membuat segala penilaian dan pengiraan, mereka tidak akan mengeluarkan 1 sen pun untuk membiayai jaminan tersebut. Maksudnya 1.4 bilion ini aset yang akan dipulangkan ke Malaysia, memang kita akan terima pun walaupun tak ada jaminan daripada Goldman Sachs. Maksudnya kita tak ada tambahan 1.4 bilion daripada Goldman Sachs. So minta penjelasan daripada satu lagi soalan, minta maaf Menteri. Saya juga nak tanya 1.4 bilion ini, adakah ianya aset yang hanya berkait dengan bond 6.5 bilion yang telah pun diumumkan ataupun diterbitkan oleh Goldman Sachs, ataupun semua aset, tak kira sama ada dibeli dengan wang daripada 6.5 bilion ini atau wang 1MDB yang dijana daripada pinjaman yang lain. Sebab penjelasan yang telah pun dibuat oleh pihak kerajaan dengan pihak Goldman Sachs adalah bercanggah. Setahu saya pihak kerajaan kata hanya daripada
dana 6.5 bilion bond tersebut akan masuk dalam jaminan ini. Tapi mengikut pengumuman Goldman Sachs, macam semua pulangan aset ke Malaysia, tak kira sama ada 6.5 bilion daripada 6.5 bilion bond ataupun pinjaman lain, akan termasuk dalam 1.4 bilion tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Damansara. Saya ingin mengingatkan YB Damansara, kerajaan terdahulu telah mendaftarkan, mendaftarkan kes jenayah terhadap Goldman Sachs dan 17 orang pengarahnya seperti yang disebut. Tetapi sehingga kini tiada seorang pun pengarah tersebut dihadapkan ke mahkamah. Proses penyerahan pertuduhan tersebut masih belum terlaksana. Sekiranya pendakwaan dibuat di Malaysia, kesemua 17 pengarah perlu diekstradisi untuk dibicarakan di Malaysia. Proses ini tidak pernah pun dilaksanakan semasa beliau menjadi peguam negara. Ya, sekiranya proses ekstradisi ini dimulakan, ia tentunya akan ditentang oleh 17 pengarah tersebut. Dan tiada kepastian sama ada mereka berjaya diekstradisi ke Malaysia. Pada masa yang sama, denda kata syarikat mungkin tidak akan mencukupi untuk menanggung liability daripada bond yang akan matang pada tahun 22 dan 23. Soalan kedua, yang mengenai sama ada 1.4 bilion garanti yang diberi oleh Goldman Sachs. Jadi seperti mana Yang Berhormat Damansara tahu, aset yang dibekukan tidak semestinya akan diterima pada nilai yang sama. Betul tak? Perkara ini jelas ketika Malaysia berusaha mendapatkan semula bot equanimity. Dari harga pembelian $250 juta, Malaysia hanya memperolehi semula 125 juta $. Dan ini juga sebelum ditolak kos pemulihan dan penyelenggaraan. Begitu juga dengan kes Jet Bombardier. Jet Bombardier ini bernilai 35.37 juta $, yang dirampas di Singapura dan dijual oleh pihak berkuasa Singapura dengan hanya $137,615. Akhirnya Malaysia hanya menerima 136,500. So ringkasnya tiada kepastian kita akan dapat merealisasikan dan mendapatkan semula nilai penuh aset yang telah dibeku dan dirampas di seluruh dunia. Dalam penyelesaian ini, jumlah yang dipersetujui adalah jumlah yang sebenarnya akan diterima oleh Malaysia. Bukan hanya sekadar nilai yang diisytiharkan dari aset yang disita. Sorry. Timbalan Menteri, YB Menteri. Saya ingin bertanyakan Yang Berhormat Menteri, sama ada penyelesaian 2.5 bilion cash wang tunai dan 1.4 bilion ringgit dalam bentuk jaminan untuk aset-aset yang akan dikembalikan. Adakah ia mendapat kelulusan daripada jemaah menteri? Kerana adakah ini keputusan oleh 1-2 orang ataupun oleh jemaah menteri? Kerana bila sebut tentang cadangan oleh bekas peguam negara, saya kena sebut bahawa I'm not being briefed tentang utusan surat di antara peguam negara dan juga Perdana Menteri. Kerana akhirnya yang penting ialah apabila satu penyelesaian yang begitu penting ini, ia harus diluluskan oleh pihak kabinet. Dan di sini saya pun ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri tentang kenyataan Goldman Sachs pada 24 hari bulan Julai, di mana mereka menyatakan dengan izin, there is no significant risk exposure to the guarantee for 1.4 billion ringgit in assets seized by government authorities throughout the world. Dengan kata lain, Datuk Yang Dipertua, bahawa Goldman Sachs dari segi komitmennya ialah sekadar pembayaran wang tunai 2.5 bilion $. Sedangkan 1.4 bilion yang disebut tadi adalah aset yang telah pun dirampas. Dan dalam kacamata ataupun dalam pandangan Goldman Sachs sendiri, ia tidak menimbulkan tanggungan risiko yang tinggi untuk memerlukan mereka membuat komitmen yang lebih besar. So dengan ringkasnya, Goldman Sachs hanya perlu membayar 2.5 bilion $. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. 2.5 bilion ialah secara tunai. 1.4 bilion ialah garanti, bank garanti. Dan seperti mana semua Yang Berhormat tahu, bank garanti itu macam tunai lah. Kalau dia tak dapat kita tak dapat balik 1.4 bilion, dia akan bayar kita 1.4 bilion. In fact, dalam masa 2 tahun, kalau kita tidak dapat
500 juta daripada mereka, daripada segi aset, dia akan bayar kita dulu 250 juta tunai. Ya. So, kalau boleh, Tuan Yang Bertua, saya nak Silakan. continue. Boleh, Menteri. Sini. Masa your time. Keputusan Kabinet tak? Tentang penyelesaian 3.9 bilion. 2.5 bilion cash, 1.4 bilion dalam bentuk jaminan. Adakah dapat kelulusan daripada Kabinet? Saya kena... Ini kelulusan masa Pakatan Harapan. Bukan. The deal that you announced, is it approved by Cabinet? No? Is it approved by Cabinet? Ya, Speaker, tak perlu jawab. Bila kerajaan jawab, ini hak kerajaan. Kabinet tak kabinet hak Kerana kerajaan. kononnya Depan Perdana Menteri ini macam tanya keputusan yang kabinet. dibuat oleh beberapa Mestilah orang, keputusan kabinet. bukan oleh Kabinet. Untuk perkara sebesar ini, kerajaan sepenting jawab. ini, ia harus diluluskan oleh Kerajaan Kabinet. jawab. Ada pula Adakah tanya ia ini keputusan diluluskan kabinet oleh atau Kabinet? tidak. Ini semua takut kebenaran. Sila duduk. Saya rasa ini keputusan Kementerian Keuangan dan semestinya akan dibawa di Kabinet ya. Okey. Dia Is it approved by Cabinet? okey, saya akan jawab. Saya ingat, saya faham tadi. Saya ingat surat tu sama ada disetujui oleh Kabinet. Tapi soalan yang berhormat bagan ialah sama ada 3.9 juta ini disetujui oleh Kabinet. 3.9 bilion ini disetujui oleh Kabinet. Saya nak maklumkan di sini, di mana Kabinet telah memberi kuasa kepada Attorney General dan pasukannya untuk berunding dengan untuk cari penyelesaian. Ini luar biasa, Dr. Betul. Dah. Kerana Adalah untuk satu jumlah Bagan mengilukan rakyat. Bagan mengilukan Dewan banyak kali. Cukuplah Bagan. Janganlah Okey. sepatutnya diluluskan oleh Kabinet. Boleh ada pandangan berbeza. Tapi Betul lah, untuk Kabinet jumlah Kongkong. sebesar ini, 3.9 bilion US dollar tak boleh diputuskan oleh 1-2 orang. You are talking about more than 10 billion. It should be approved by Cabinet. Ini sama dengan kes 1NDB dengan kes yang dikaitkan dalam mahkamah. Di mana satu orang buat keputusan. Ia harus diputuskan oleh Kabinet. Mengapa tidak diputuskan oleh Kabinet? Ini satu isu accountability dan transparancy. Dan jadi betul. Ia tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Okey. Yang Berhormat Bagan. 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 Saya rasa Yang Berhormat semua. Menteri Kewangan telah pun menjawab bahawa pasukan perundingan itu diberikan mandat oleh Kabinet. Dan apabila sesuatu itu telah dicapai oleh pasukan itu, maka sudah tentu Kabinet nanti akan meratifikasi. Ia akan. Itu prosedurnya. Itu prosedurnya. Yang Berhormat, kita di Yang Berhormat, saya rasa telah pun diterangkan bahawa mandat diberikan sepenuhnya kepada pasukan tersebut dan apa-apa keputusan yang dicapai sudah tentunya akan dibawa ke Kabinet untuk That means diratifikasi. it was not approved by Cabinet before you make the announcement. Itu prosedur biasa. That is extraordinary. Announcement, Kalau ya. kita pergi bank, Board of Directors. Announcement. Yang Berhormat. Saya tahu. Saya faham. Bagi Menteri jelaskan dulu Yang Berhormat Bagan. Bagi Menteri jelaskan. Okey. Saya rasa telah diterangkan. Sila teruskan ke hal yang lain. Tuan Yang Betul. Masa pun dah tamat sebenarnya. Tapi tolong ke perkara yang lain. Speaker. Saya Menteri Keuangan terus Menteri, jawab. Menteri. Untuk kami dengar pembohongan yang telah dibuat. Tak payahlah yang tu, brother, duduklah. Tak.
Speaker. Yang hormat. Sudah duduk. Tolong. Masa pun dah tamat. Saya rasa Menteri banyak lagi benda yang nak diperkatakan. Tolong teruskan. Saya Menteri. Boleh, Menteri. YB Menteri. Ini yang GST refund ni betul ke 19.4 bilion ni dirompak? Betul atau tidak? Saya nak jawapan daripada Menteri sama ada GST. Yang mana tu? Tak ada. Dirompak atau tidak 19.4 bilion itu saya nak tanya. Rompak atau tidak? Sepatah je. So yang berhormat, Saya. Yang Muhammad. Peraturan yang mana tu? Yang mana? Pembohongan oleh saya. Let him tarik balik. Tak. Point of Tarik order. balik. Yang Muhammad semua. Kalau kelang kabut macam ni, saya tangguh saja mesyuarat. Okey, kita nak habiskan atau tak? Point of order number berapa? Menteri Kewangan bentang lagi, bagi buka semua senang. Tak boleh buat unparliamentary language. Itu ialah unparliamentary language. Pembohongan tak boleh disebut. Saya tadi tak sebut bohong. Saya cakap this is not in compliance with good governance and good administration. Kerana tak diputuskan oleh kabinet. Dia perlu cakap saya bohong. Minta arau tarik balik. Saya sebenarnya tadi yang kelang kabut tu saya pun tak dengar. Boleh saya cek handset dulu? Saya cek handset. Bagan kata dulu perompak. Lagi teruk daripada tu. Check saja, speaker. Alright. Baik semua. Biar saya cek handset. Kemudian saya akan tangani perkara itu. Yang Berhormat Menteri nak teruskan atau nak beri Yang Berhormat Pengkan jalan? Saya akan jawab soalan. Cek Hansa. Sikit aja. Menteri, saya ingin tanya 19.4 bilion GST refund itu dirompak atau tidak? Okey, boleh saya, terima kasih Yang Berhormat. Mungkin biar saya jawab. Saya nak jawab. YB Bagan. Kalau tak betul tak payah cari. Dari segi governance YB Bagan, saya understand, saya faham apa yang dibangkitkan oleh YB Bagan. Saya pun nak tanya juga keputusan zero rate GST ni. Keputusan zero rate GST ni tidak pernah pula pergi ke kabinet oleh mantan. Ada. Tengok siapa punya keputusan. Tahu keputusan. Ya. Wah, itu Menteri Kewangan boleh buat ke? Yang Berhormat Menteri Kewangan nak beri laluan lagi ke atau nak teruskan? Sebab dah habis masa. Banyak laluan dah. Dah habis masa. Tapi mungkin saya nak jawab soal. Tolong sambung. Saya nak jawab soal. Yang Berhormat Bagan laluan tidak diberi. Saya ingin menjawab Yang soalan Berhormat Bagan tadi. Saya ingin menarik perhatian Dewan kepada PAC tahun 2019 ni mengenai GST. No, tapi Yang Berhormat, amaran 1, amaran 2. Duduk. Tolong duduk. Amaran 2. Tolong duduk. Menteri tak bagi laluan. Saya ingin juga menarik perhatian kepada jawapan untuk YB. Menteri tak bagi laluan. Tolong. Tolong. YB Maslan. Saya dah amaran 2 ni. Saya dah amaran kedua. Silakan. Amaran ketiga gantung 1 bulan. Lagi satu saya. Okey, terima kasih Yang Berhormat Pontian mengenai soalan GST itu. Ini saya ingin menarik perhatian Dewan kepada laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC pada tahun lepas yang dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini, di mana PAC pun telah menjalankan siasatan ke atas tuduhan yang dibuat tadi. Ini saya nak rumuskan antara lain bahawa tidak ada kehilangan hasil dalam kutipan hasil GST. Ini hasil lagi besar. Ini bagai bohong besar. Sila. Saya rasa masa pun dah tak ada. Kita berikan lantai percakapan kepada Menteri Kewangan.
Okey, Tuan Yang Menteri. Bertua. akhir Menteri, kali dalam saya- laporan PAC tersebut dia ada mengatakan Saya bahawa ingin mengucap- pekan pecah amanah. Saya rasa menteri tak bagi juga laluan. Ada dalam laporan PAC. Pecah Menteri amanah. tak bagi Wang laluan. tidak hilang tapi wang Kota diselewengkan. Tuan Yang Menteri Bertua. tak bagi laluan. Menteri tak jawab macam tu. Tuan Yang Bertua. Tolonglah, kita ada dekorum sedikit. Masa pun dah tamat sebenarnya. Saya pun tak nak halau orang keluar daripada Dewan ni. Tolong. Menteri Kewangan, So Tuan Yang teruskan. Bertua. 5 minit. Tak, saya nak tutup sekarang. 5 minit. Saya ingin, saya rasa setakat ini sajalah jawapan saya. Menteri, jangan. Dan Menteri, saya Menteri. akan berikan Menteri. jawapan bertulis Menteri. untuk soalan-soalan. Moratorium. Terima kasih. Speaker, Jadi yang lain-lainnya jawapan Menteri Kewangan yang hebat yang telah memberi keterangan fakta kepada rakyat harus Speaker, how can you allow this to go on and on? Arang selalu Ahli-ahli kacau yang Dewan. mesyuarat Manage the Dewan house hari better. Sudahlah, sudah. Speaker, manage the house better. Seorang penipu, seorang We need penasihat. answers in the Dewan and you didn't Hari allow that to Isnin, happen. 10 Ogos 2020. Where are the answers? Assalamualaikum. No answers in the Dewan.